Sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Ahad 18 Julai. Saya Fafil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. 100% penduduk dewasa lengkap 2 dos vaksin menjelang Oktober ini. Kawal selia BNM ke atas TH tidak hakis hak Menteri Agama dan umat Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sasaran 80% rakyat Malaysia akan menerima dos lengkap vaksin menjelang suku pertama 2022 dipercepat kepada Disember tahun ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sasaran ini dipercepat berikutan penemuan varian baharu COVID-19 yang lebih ganas dan kes positif meningkat dengan mendadak. Menerusi satu kenyataan di Facebook rasminya, beliau menjelaskan semua penduduk dewasa akan menerima dos lengkap vaksin pada Oktober ini selain mencapai kadar suntikan 500,000 dos sehari. Kenyataan itu turut menyebut Malaysia dijangka menerima 30 juta dos pada akhir bulan ini, 40 juta dos pada Ogos, 53 juta dos pada September dan 58 juta dos pada Oktober. Bakinya akan diterima antara November hingga Januari 2022. Setakat ini 20 juta dos telah diterima daripada keseluruhan vaksin yang ditempah. Malaysia menempah lebih 76.1 juta dos vaksin COVID-19, memandangkan vaksinasi ialah kunci utama kejayaan melawan pandemik itu. Larangan pergerakan rentas negeri menggunakan surat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI selama 4 hari bermula hari ini diputuskan kerana terdapat individu menyalahguna surat berkenaan untuk pulang ke kampung. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu terbukti berlaku pada sambutan Hari Raya Aidilfitri pada 12 Mei lalu sehingga mencetuskan 36 kluster COVID-19. Saya nasihatkan ambil iktibar daripada kes yang berlaku di Hari Aidilfitri. Mungkin kita boleh gunakan kecekapan kita untuk menipu pihak polis untuk balik ke kampung, lalu ikut jalan kebun kelapa sawit dan sebagainya. Tetapi you boleh tipu polis, tapi tak boleh tipu COVID. COVID mungkin menanti di kampung atau kita bawa wabak berjangkit dengan keluarga kita yang menyebabkan kematian di kalangan keluarga sendiri. Jadi sebab itu saya kata sabar dulu. Kalau herd immunity, komuniti berkelompok telah dicapai, akan dicapai pada bulan Oktober ataupun November, dan kita boleh balik kampung masa itu. Tidak ada isu lagi. Kita dah tunggu selama setahun lebih. Tunggulah dalam masa 4-5 bulan nanti. Beliau ditemui pada program imunisasi COVID-19 kebangsaan pemberian vaksin secara pandu lalu Pekebun Kecil Risda di Pusat Pemberian Vaksin Pejabat Daerah dan Tanah Jempol Negeri Sembilan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri dalam kenyataan medianya memaklumkan 4,839 buah kenderaan telah diarah berpatah balik pada Jumaat lalu, jumlah tertinggi sejak pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara. Melihatkan tren peningkatan jumlah kenderaan yang cuba merentas sempadan itu, anggota dan petugas keselamatan negara telah diarah bersiap sedia untuk menghadapi situasi berkenaan. Ini terutama membabitkan mereka yang cuba mengambil kesempatan pulang ke kampung sempena Aidiladha tanpa kebenaran. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan sebanyak 62 buah premis perniagaan dan kilang lagi telah diarah tutup kerana gagal mematuhi SOP.
Untuk hari kedua berturut-turut, Malaysia merekodkan kes kematian tertinggi. 153 korban dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu. Lebih 7,000 telah dilaporkan maut angkara COVID-19 di negara ini. Sementara itu, jumlah jangkitan baharu hari ini berkurangan sedikit kepada 10,710 kes. Ini bersamaan 8.68% daripada 123,386 ujian saringan yang dilakukan. Peratusan terendah sejak 7 Julai. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri-negeri. Sementara itu, daripada 10,710 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 6,317 kes atau 59% adalah jangkitan tidak bergejala daripada kategori 1. 4,162 kes atau 38.9% daripada kategori 2 iaitu bergejala ringan. Keseluruhannya 97.9% kes berada pada kategori 1 dan 2. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan meskipun hanya 2.1% kes yang dilaporkan hari ini berada pada kategori 3, 4 dan 5. Namun, kes kategori 5 memerlukan purata tempoh jagaan di ICU selama 21 hari, 14 hari bagi kes kategori 4. Manakala kes kategori 3 memerlukan penjagaan dan pemerhatian di hospital terutama bagi yang berisiko tinggi. Tempoh masa yang lama bagi jagaan kes-kes ini mengakibatkan kapasiti katil yang sememangnya terhad kian hari menjadi semakin penuh dan sesak. Thailand melaporkan rekod kes jangkitan baharu buat hari ketiga berturut-turut. Selepas pertama kali mencatat pertambahan 5 angka semalam, hari ini negara itu merekodkan 11,397 kes positif dengan 101 kematian. Menurut laporan media utama kerajaan, Royal Gazette, sebahagian besar kes itu berpunca daripada penularan sejak awal April akibat varian Alpha dan Delta yang mudah berjangkit. Susulan perkembangan tersebut, kerajaan hari ini mengumumkan pelaksanaan lebih banyak sekatan. Pusat beli belah akan ditutup dan perintah berkurung dilaksanakan dari pukul 9 malam hingga 4 pagi mulai Selasa depan di wilayah Chonburi dan Ayutthaya. Perintah sekatan serupa sudah pun dilaksanakan di Bangkok dan 9 lagi wilayah, iaitu sekatan paling ketat dalam tempoh lebih setahun sejak Isnin lalu. Di Vietnam, kerajaan melaksanakan perintah berkurung di seluruh 16 wilayah bahagian selatan negara itu selama 2 minggu mulai tengah malam ini. Keputusan tersebut dibuat selepas kes positif jangkitan baharu merekodkan peningkatan lebih 3,000 kes untuk 3 hari berturut-turut. 3/4 daripada kes yang disahkan dikesan di wilayah selatan terutamanya di Ho Chi Minh. Menurut Kementerian Kesihatan, pihaknya telah mengerahkan sekurang-kurangnya 10,000 pekerja kesihatan ke wilayah yang dilanda masalah. Sementara itu, sekurang-kurangnya 675 pesakit COVID-19 meninggal dunia ketika menjalani kuarantin kendiri. Sebahagiannya terpaksa menjalani kuarantin kendiri selepas kemasukan ke hospital ditolak susulan kapasiti pusat perubatan sudah terlalu penuh. Perkara itu dimaklumkan oleh jurucakap pasukan COVID-19 Indonesia, Irma Hidayana. Katanya angka itu diperoleh berdasarkan data yang diterima sejak Jun lalu. 380,440 vaksin COVID-19 diberikan semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian suntikan vaksin COVID-19 di Malaysia kini mencecah 14 juta dos. Jumlah yang telah melengkapkan 2 dos vaksin ialah 4.43 juta atau 13.6%. Kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi COVID-19 di negara ini mengikut negeri-negeri.
Proses pemberian vaksin AstraZeneca di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL berjalan lancar walaupun kapasiti vaksinasi dipertingkat kepada 18,000 dos sehari dalam usaha menyokong pelaksanaan operasi lonjakan kapasiti di Lembah Kelang. Proses vaksinasi teratur dengan laluan ekspres disediakan untuk golongan orang kurang upaya OKU di Stesen 3. Laporan selanjutnya bersama wartawan Siti Nurul Husna Bukhari. 18,000 penerima vaksin kini berpeluang menerima suntikan di WTC dengan 6,000 daripadanya dikendalikan rangkaian perubatan UNI Clinic. UNI Clinic adalah sebuah rangkaian perubatan yang dibangunkan dengan sokongan bahagian infrastruktur komersial Majlis Amanah Rakyat MARA, merupakan antara 5 fasiliti perubatan swasta yang telah dilantik Kerajaan Malaysia untuk menguruskan pemberian vaksin COVID-19. Okey, jika kita lihat penerima yang ramai pada setiap hari dengan yang gagal hadir juga sangat sedikit, jadi kita dapat memberi tanggapan bahawa rakyat Malaysia menerima vaksin COVID-19 ini dan rata-rata penerimaan sangat baik, dan juga selepas divaksin, kita dapat lihat kesan sampingan ketika berada di pusat pemberian vaksin ini juga agak rendah. Jadi saya ingin menyeru untuk mereka yang masih belum berdaftar vaksin untuk segera berdaftar dan kita dapat membentuk imuniti kelompok dengan segera. Rata-rata penerima vaksin turut bersyukur dan memuji kecekapan petugas mengendalikan pemberian vaksin meskipun dikunjungi bilangan penerima yang ramai. Daripada first dose session saya dengan second dose ni very efficient lah. Yang second dose ni lagi efficient. So saya ambil masa dalam 20 minit je untuk selesai tadi. Alhamdulillah. Okay, daripada mai tadi jam lah nak masuk. Tapi bila dah masuk, dah parking, masuk tu dalam 15 minit pun tak sampai ingat. Cepatlah. Pantas. Tak lama, cepat sangat. Hari ni rasanya 5 minit dah sampai ke injection. Dalam masa 5 minit? Dalam 5 minit jalan, lepas tu tak sempat nak tengok buat apa. Terus dapat injection. Yelah dia proses daftar semua tu kan. Lepas tu tengok masih sejahtera lah kan. So panggil nama dah. Tempoh masa yang diperlukan penerima vaksin hanya antara 15 hingga 25 minit dengan jumlah 90 orang petugas terdiri 35 doktor, jururawat serta sukarelawan. Anda hanya memerlukan kira-kira 20 minit untuk menerima suntikan vaksin dos kedua di UNI Clinic WTC Kuala Lumpur. Percaya ataupun tidak, 20 minit itu telah pun termasuk dengan pemantauan yang dilakukan ke atas setiap pemvaksin. UNI Clinic juga menyumbang tenaga dan juga usaha bagi menyuntik vaksin AstraZeneca kepada 6,000 pemvaksin di WTC, di mana kira-kira 18,000 setiap hari disuntik di lokasi mega ini. Saya Siti Nurul Husna Bukhari untuk berita RTM. Di Kuala Nerus, Terengganu, wanita warga emas berusia 102 tahun menerima suntikan vaksin COVID-19 di PPV Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Fatimah muda dari Kampung Manir, Kuala Terengganu menjadi penerima vaksin tertua di PPV itu setelah menyelesaikan dos pertama vaksin hari ini. Fatimah dibawa dari kediamannya dengan menaiki ambulans ditemani anak ketiganya Azhari Muhammad 56 tahun dan sepasukan paramedik untuk menerima dos pertama vaksin Sinovac. Lebih istimewa, Fatimah disuntik vaksin oleh cucunya sendiri yang bertugas sebagai jururawat di Hospital UNIZA. Menurut Muhammad Burhan, neneknya bersedia untuk menerima vaksin kerana yakin ia penting untuk keselamatan diri. So far, Alhamdulillah, semua anak-anak dia bersetuju untuk berikan vaksin kepada dia lah. So dia terima, and then so far tak ada apa-apa kita nak cakap pun, memang dia okey lah, dia terima. Walaupun dari segi umur dia 102, and then dia macam dia nak datang ke sini untuk ambil vaksin. Fatimah yang menghidap penyakit kencing manis dan darah tinggi akan menerima dos kedua pada 8 Ogos dan berharap prosesnya berjalan dengan lancar.
NGO atau parti politik diminta terus mengenal pasti penduduk kategori M40 atau T20 yang memerlukan bantuan terutama bakul makanan. Hampir 13,000 bakul makanan telah diagihkan menerusi fasa pertama dan kedua OP Bantu. Berikut rangkuman agihan bantuan bakul makanan di seluruh negara. Saksikan. Mana-mana pihak dari badan bukan kerajaan NGO atau parti politik diminta turut mengenal pasti penduduk kategori M40 atau T20 yang memerlukan bantuan terutama bakul makanan di kawasan Parlimen Indra Mahkota, Kuantan. Ahli Parlimennya, Datuk Saifuddin Abdullah berharap tiada pihak daripada kategori tersebut yang tercicir daripada menerima bantuan. Kita minta bantuan juga daripada NGO macam Wazong dan juga parti-parti politik. Parti saya minta job save you. Memang kita kena bagi bantuan itu tak boleh hanya kepada B40. Ada kumpulan rakyat, dia tidak dalam senarai e-kasih atau senarai kebajikan, tetapi oleh kerana COVID-19 dia juga membutuhkan bantuan. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara maya sempena Majlis Penyampaian Sumbangan bersama Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia di Kuantan. Menurutnya, program bantuan bakul makanan Perikatan Nasional melibatkan 12 kawasan pimpinan parti gabungan tersebut di Pahang akan diagihkan dalam masa terdekat. 3,000 bakul makanan berjumlah RM300,000 disumbangkan Parlimen Tasik Gelogor kepada penduduk sekitar kawasan itu. Ahli Parlimennya Datuk Syabuddin Yahya berkata, sumbangan bakul makanan bernilai RM100 setiap satu itu disampaikan kepada rakyat menerusi NGO dan parti politik bagi mempercepat proses penyampaiannya. Justru individu yang terkesan dengan pandemik COVID-19 diminta menghubungi Pusat Khidmat Ahli Parlimen Tasik Gelogor bagi mendapatkan bantuan. 9,784 bakul makanan telah disalurkan PDRM kepada golongan memerlukan di seluruh negara menerusi OP Bantu Fasa 2 yang berakhir semalam. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata pihaknya akan terus aktif menggerakkan IPD di seluruh negara yang menjadi pusat pengagihan dan penyimpanan bekalan makanan. Tindakan ini berterusan dan kita akan dapat bantuan ataupun dapat bakul makanan ini daripada pihak KDN yang telah mengaturkan bakul makanan itu. Di samping itu, pihak kita telah mendapat panggilan telefon dan juga WhatsApp daripada orang ramai yang terkesan oleh disebabkan oleh pandemik COVID-19, iaitu sebanyak 15,772 orang. Dan mereka ni hantar ke bilik-bilik gerakan kita lah di daerah-daerah. 156 daerah yang satu Malaysia ni termasuk Sabah Sarawak. Jadi mereka ni telah menyalurkan dan kita telah mengambil identiti mereka ini ataupun latar belakang mereka ini dan kita salurkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah-daerah. Setakat ini 12,904 bakul makanan telah diagihkan bagi fasa pertama dan kedua OP Bantu yang bermula 6 Julai lalu. Risiko jangkitan penyakit LSD, bekalan ternakan lembu dan kerbau dijamin selamat. Rinciannya seketika nanti. Anda masih bersama Berita Perdana. Bekalan ternakan lembu dan kerbau dijamin selamat meskipun wujud kebimbangan risiko jangkitan penyakit kulit kental berbonjol LSD terhadap ternakan itu di Kedah. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Matnawi berkata, pihaknya melalui Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV sudah mengambil langkah awal bagi mengelak penularan penyakit berkenaan terhadap haiwan ternakan. Antara langkah yang diambil termasuk mengharamkan ternakan import yang berisiko selain menghapuskan lembu atau kerbau yang dijangkiti penyakit berkenaan. Pergerakan keluar masuk haiwan ternakan terlibat antara negeri juga dikawal rapi pihak berkenaan. Langkah-langkah awalan yang diambil
oleh kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan tadi membolehkan penyakit LSD ini terkawal. Jadi kepada penternak-penternak, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mana tidak perlu bimbang. Tidak perlu bimbang oleh kerana kerajaan telah mengambil tindakan yang lebih awal daripada timbulnya kebimbangan di kalangan rakyat itu. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan kerja dan pemantauan barangan pelupusan di pejabat Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Rantau Panjang. Semalam, media melaporkan JPV Kedah menjangkakan 17,000 ternakan lembu dan kerbau di negeri itu berisiko dijangkiti penyakit LSD dengan kadar kematian kurang 3% atau 500 ekor. Hidup perlukan perubahan. Ia bermula dari diri sendiri yang mengubah masa depan. Lakukan aktiviti fizikal. Aktifkan diri anda. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan korbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Sertai program Milo Hidup Bola. Beli produk Milo untuk berpeluang memenangi hadiah bernilai lebih RM550,000. Jom sertai sekarang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan terus kekal sebagai menteri bertanggungjawab bagi tabung haji TH bagi memastikan hak umat Islam dan bakal jemaah haji terpelihara. Dalam satu kenyataan, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjelaskan, kuasa menteri ke atas tabung haji akan kekal selaras peruntukan Seksyen 10 Akta Tabung Haji 1995 meskipun penambahbaikan akan dilakukan dalam pengoperasian TH menerusi kawal selia Bank Negara BNM. Kata beliau, pelaksanaan model baharu operasi TH ini ialah untuk menambah baik tadbir urus dan model perniagaan serta akan diteliti secara bersama oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Keuangan, BNM dan TH. Pengawal sediaan BNM ke atas TH mempunyai model pengurusan tersendiri dan boleh terus mengekalkan punca kuasa sedia ada. Oleh kerana TH diamanahkan untuk menjaga wang lebih 83 juta pendeposit, pengoperasian TH perlu dilaksanakan dengan jujur, amanah dan berintegriti. Pemusatan kuasa yang terlalu besar ke atas suatu individu atau pihak bagi institusi keuangan terbesar umat Islam ini dikuatiri boleh membuka jalan kepada ketidakcekapan tadbir urus yang bakal membawa mafsadah besar kepada TH. Justru kawal selia daripada badan yang berkepakaran penting bagi memastikan TH kekal pada landasan, seterusnya memberikan potensi pulangan yang baik untuk pendeposit sekaligus menjana ekonomi umat Islam.
Cadangan penambahbaikan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH serta pelaksanaan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI tidak akan mengganggu operasi TH dan urusan pendepozitnya. TH dalam satu kenyataan memaklumkan operasi harian TH akan berjalan seperti biasa. Cadangan penambahbaikan pengurusan dan operasi TH yang merangkumi kajian oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Keuangan dan Bank Negara Malaysia BNM mahupun pelaksanaan RCI tidak akan mengganggu urusan harian pendepozit mahupun urusan berkenaan operasi TH. TH memaklumkan jumlah deposit setakat ini ialah hampir 82 bilion ringgit, tertinggi sejak penubuhannya pada 1963. Sekaligus menggambarkan keyakinan dan kepercayaan rakyat serta pendepozit terhadap TH. TH turut memberi jaminan kepada 83 juta pendepozitnya bahawa hak mutlak pengurusan dan operasi haji terus kekal bersama TH dan jaminan kerajaan ke atas deposit di bawah Seksyen 24 Akta Tabung Haji 1995 terus kekal. Lebih 350 slot janji temu telah dibuka kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS melalui portal Meet Me yang dibangunkan SME Corp. Meet Me membolehkan PKS daripada seluruh negara mengakses kemudahan khidmat nasihat perniagaan secara dalam talian dalam situasi pergerakan yang terbatas. Menerusi satu kenyataan media, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Rizal Naini menjelaskan, dalam fasa permulaan, 50 kaunselor perniagaan SME Corp bersedia membantu PKS yang menggunakan platform Meet Me menangani isu perniagaan masing-masing secara maya. Ini meliputi topik berkaitan pengurusan keuangan, pemasaran, undang-undang, pembiayaan serta ekspor. Selain aspek pengurusan tenaga kerja, operasi, pensijilan, penjenamaan, pembungkusan dan pengurusan harta intelek. Dilancarkan 30 Jun lalu oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Meet Me merupakan sebahagian komponen dalam My Assist MSME. Program vaksinasi industri peruncitan RIVAC yang dilaksanakan kerajaan bagi petugas barisan hadapan sektor peruncitan akan mempercepat pemulihan industri berkenaan. Bagaimanapun, penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat, usaha holistik perlu dilakukan dengan memfokuskan negeri atau bandar yang kritikal. Kerajaan juga perlu memudah cara mekanisme pemilihan dalam proses vaksinasi agar tiada pihak yang ketinggalan. Fokus kepada bandar-bandar besar yang utama, yang mempunyai kepadatan penduduk dan aktiviti ekonomi yang tinggi dan rancak. Lakukan dengan segera, kurangkan karenah birokrasi. Kalau jika boleh, lakukan juga melalui senarai yang diberikan oleh majikan mengikut lokaliti untuk mengelakkan dari keciciran yang berlaku. Pihaknya turut mencadangkan agar pembukaan sektor berkaitan yang melibatkan ekosistem perusahaan kecil dan sederhana PKS disegerakan. Ini bagi memudahkan PKS melakukan urusan yang melibatkan dokumentasi seperti pinjaman. Semalam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna melalui kenyataan media menyebut, program vaksinasi pekerja industri peruncitan diperluas dengan pembukaan 4 lagi pusat RIVAC di Lembah Kelang. Pembukaan ini membolehkan 105,000 pekerja sektor peruncitan divaksinasi sepenuhnya sebelum 31 Ogos. Ya, hari ini pengorbanan atlet negara mendapat ganjaran. Ya, tahniah diucapkan kepada siapa kita akan tahu dalam laporan sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Nazri. Pencapaian Azhur Hasni tanpa nama di Persatuan Dunia raih pengiktirafan. Max Verstappen tawan acara pecu pertama F1. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan berbasikal, pengorbanan jagoh berbasikal track negara Muhammad Azhur Hasni Awang mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Akhirnya mendapat pengiktirafan apabila beliau dikurniakan darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Terengganu yang membawa gelaran Datuk. Setiausaha Dewan Pangkuan Diraja Terengganu, Datuk Isa atau Ghazali Endut dalam satu kenyataan berkata,
Penggunaan bintang-bintang darjah kebesaran negeri oleh Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin bagi tahun 2021 itu berkuat kuasa hari ini. Selain Azizul Hasni turut sama menerima anugerah berkenaan adalah 5 doktor termasuk Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Dr. Nur Azimi Yunus. Majlis istiadat penggunaan bintang-bintang darjah kebesaran negeri Terengganu itu akan diadakan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Azizul Hasni merupakan pelumba kelahiran Dungun Terengganu dan telah mengharumkan nama negeri tersebut serta Malaysia dalam beberapa kejohanan track antarabangsa. Antara pencapaian terbesar pelumba pecut berusia 33 tahun itu muncul juara kiring dunia pada 2017 selain memenangi piala gangsa Sukan Olimpik Rio 2016. Bapa kepada dua cahaya mata itu bakal membuat penampilan ketiga di Sukan Olimpik Tokyo 2020 dalam acara kiring dan pecut Julai ini selain menjadi sandaran pinggan emas pertama negara. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Riza Marikan dan Marikan merakamkan ucapan tahniah kepada jaguar berbasikal track negara Azizul Hasni Awang di atas penganugerahan tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Riza berharap penganugerahan itu akan menjadi pemangkin semangat buat Azizul untuk membawa nama negara di peringkat tertinggi Sukan Olimpik Tokyo. Dalam pada itu, ucapan tahniah warganet turut memenuhi ruangan komen Facebook Datuk Seri Riza. Rata-rata berpendapat penganugerahan itu adalah wajar mengambil kira kejayaan dan sumbangan The Pocket Rocketman terutamanya di peringkat antarabangsa. Penyertaan kontijen negara pada Olimpik Tokyo 2020 yang akan membuka tirainya 23 Julai ini turut mendapat perhatian Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Dalam satu kenyataan, Tunku Ismail memberi kata-kata semangat kepada para atlet negara yang baru sahaja berlepas ke Jepun untuk menyertai tamasya sukan terbesar dunia itu semalam. Dalam satu hantaran di Instagram, Tunku Ismail mengucapkan selamat maju jaya kepada para atlet kebangsaan yang bertanding di tamasya Olimpik. Tunku Ismail turut menyatakan keyakinan terhadap barisan atlet tanah air bahawa mereka mampu memberi saingan kepada atlet negara lain di persada dunia untuk mencapai kecemerlangan. Selain itu, pemilik kelab Johor Darul Tazib itu juga mengucapkan tahniah kepada Menteri Belia dan Sukan, Dr. Sri Riza Marikan dan Marikan di atas usaha beliau dalam memastikan kontijen negara dapat beraksi di Olimpik Tokyo meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Majlis Olimpik Malaysia MOM menzahirkan penghargaan kepada Tunku Ismail atas kata-kata semangat yang diberikannya kepada kontijen negara yang bertanding di Tokyo 2020. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria memuji semangat dan kesungguhan yang ditunjukkan 8 atlet badminton yang akan berjuang di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Menurut beliau, kekangan dihadapi ketika pelaksanaan PKP berjaya mengajar mereka untuk tidak menyerah kalah dalam misi layak ke Sukan Olimpik. Tambah Tan Sri Nozar yang juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, kombinasi pemain muda dan berpengalaman menjadi ramuan terbaik kem badminton negara bagi menghadirkan kilauan pinggan. Kalau kita tengok daripada 8 pemain yang akan mewakili negara ni adalah merupakan mix ataupun campuran di antara mereka yang berpengalaman seperti Chan Peng Soon dengan Goluing, dengan mereka-mereka yang first timer dan bukan saja mereka ini first timer tapi mereka adalah muda. Kita lihat seperti Lee Zijia, Aaron So, mereka-mereka ni muda. Kombinasi antara pemain muda dan pemain lama ini kita lihat bahawa mereka saling lengkap melengkapi. Beliau juga yakin tekanan dan halangan dihadapi atlet badminton negara sepanjang PKP telah berjaya mematangkan mereka sebagai pemain. Skuad badminton negara berlepas ke Tokyo jam 10.50 malam semalam dengan pesawat MH9118 dan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Narita awal pagi tadi. Mereka merupakan kumpulan atlet kedua berangkat ke Tokyo selepas skuad pelayaran pada 8 Julai lalu. Sementara itu, Tan Sri Nozar yakin tekanan tidak akan menjadi halangan buat atlet sandaran negara Lee Zijia yang bakal membuat penampilan Olimpik pertama di Tokyo nanti. Ini kerana pemain di ranking ke-8 dunia itu sudah mendapat pendahan yang mencukupi ketika menyertai kejohanan terbuka Thailand dan kejohanan All England. Dan saya rasa beliau tahu tekanan ataupun risk yang datang kepada beliau
yang menjadi perseorangan pertama negara. Namun saya rasa beliau mampu menyerap tekanan tersebut dan beliau tahu apakah cabaran di hadapannya. BZJ tidak akan berdepan masalah dalam Kumla M selepas diundi bersama pemain dari Perancis Levendes dan dari Ukraine Pocharov masing-masing di kedudukan ke-36 dan ke-98 dunia. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegakkanlah jiwa kita semua. PPV secara pandu lalu di Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang pertama di Negeri Sembilan memberi alternatif kepada penerima vaksin di daerah itu. Pada masa sama membantu melancarkan proses serta mencapai sasaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Laporan wartawan Nora Syikin Harun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyarankan agar inisiatif itu diperluas ke kawasan lain. Ini kerana ia amat berkesan dalam mempercepat sasaran imuniti kelompok. Saya lihat pandu lalu ni berjalan dengan begitu lancar sekali. Dan saya lihat kalau boleh diperbanyakkan di mana-mana sekalipun untuk pandu lalu ni lebih baik. Ya, sebab ianya tidak melibatkan tempat yang besar. Ya, tidak perlu dewan, tidak perlu kemah. Dan yang keduanya lebih mudah. Ya, lebih mudah. Yang hadir tu tidak perlu parking, cari tempat parking kereta. Beliau berkata demikian ketika membuat lawatan ke pusat vaksinasi secara pandu lalu di Jempol. Dalam pada itu, rata-rata warga emas yang diberi peluang untuk mengambil suntikan vaksin dos kedua itu secara pandu lalu di PPV berkenaan. Mereka tidak perlu bersesak-sesak atau menunggu lama untuk mendapatkan suntikan vaksin. Ini lagi senang-senang lah. Asal-asal orang tua-tua, dia tak sehat-sehat. Jadi dia tersuntik je, dah tu tak payahlah duduk lagi kan. Lepas suntik, balik. Itulah senang lah. Ini memudahkanlah, betul memudahkanlah untuk orang tua lah. Memang memudahkan, tak payah tunggu. Itulah. Terima kasihlah. Kalau dos yang pertama, kita orang kena masuk dalam daftar macam biasa. Maksudnya kena tunggu turn lah. Tapi tu sebenarnya tak ada lama sangat pun kena tunggu turn. Tapi sebab kena keluar, orang kena jalan sebab orang pun sakit kaki semua dah tua. So kalau yang ni just duduk dalam kereta, nanti just kalau yang pandu lalu duduk dalam kereta, nanti terus cucuk je macam tu. Lagi mudah yang ni daripada yang pertama. Alhamdulillah lah, tak ada jumpa orang. Nyonya tak payah masuk ke dalam ni, duduk kat luar dalam kereta je. Cucuk dalam kereta kan, insyaAllah. Saya gembira kalau boleh bertahan negeri kan, dapat tengok anak dah vaksin 2 dos. Gembira lah saya, tak sihat badan saya. Tu je. Dapat jumpa anak cucu, adik-beradik kan. Tu je.
Adik-adik saya ni kat Muar. Jauh kan, tu dapat jumpa dia ni. Adik-adik insya-Allah. Ternyata inisiatif PPV Pandu Lalu yang dipelopori oleh Kementerian Pertahanan pada 8 Jun lalu mencapai objektifnya sekaligus imuniti kelompok dapat direalisasikan sebelum hujung tahun ini. Nur Rashkin Harun, Berita RTM. Jika Ramadan dikenali dengan kelebihan 10 malam terakhirnya, bulan Zulhijjah pula dikenali dengan kelebihan menggandakan amalan pada 10 hari terawalnya. Di dalam bulan mulia ini terdapat satu hari yang paling afdal di sisi Allah, iaitu hari Arafah yang jatuh pada 9 Zulhijjah bersamaan esok 19 Julai 2021. Laporan lanjut bersama wartawan Syafiqah Mat Saad. Kehadiran Zulhijjah amat dinantikan terutamanya mereka yang sudah bersedia menjadi tetamu Allah dalam pelaksanaan ibadat haji. Hari Arafah bersempena amalan berwukuf di Padang Arafah yang merupakan salah satu daripada rukun fardu haji. Menurut pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad, amalan yang dianjurkan kepada umat Islam sekiranya mereka berkemampuan ialah berpuasa sunat. Dan secara khususnya tuan-tuan, 9 Zulhijjah yang disebutkan sebagai Siyam Yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah ini adalah merupakan puasa sunat yang terbaik daripada sekalian pahala-pahala sunat yang lain. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah menjanjikan keampunan dosa bagi 2 tahun lamanya, iaitulah tahun yang sebelumnya diampunkan oleh Allah dan tahun yang akan datang pun diampunkan oleh Allah. Inilah ganjaran bagi mereka yang berpuasa pada hari tersebut dengan syarat tidak melakukan dosa besar selepas daripadanya. Dalam tempoh sukar ini, amalan bersedekah dan membantu mereka yang terkesan akibat pandemik turut dikira sebagai jihad seperti mana dilakukan para nabi dan umat Islam terdahulu. Jangan putus asa, teruskan kesungguhan ini atas nama jihad pada jalan Allah, dan seandainya berlaku sesuatu yang tidak baik kepada diri kita, ia tetap akan diganjari dengan pahala yang besar, terutamanya pada tempoh 1 hingga 10 ini. Wal'iyadzubillah, tetapi kita sebutkan sebagai janji daripada Allah dan juga janji daripada Nabi SAW. Bulan Zulhijjah menyaksikan 3 kemuliaan dalam 1 bulan yang sewajarnya menjadi bahan renungan dan juga pengajaran kepada setiap Muslim yang bertakwa. Ketiga-tiga kemuliaan yang terhimpun dalam bulan Zulhijjah yang mulia ini ialah kemuliaan waktu, kemuliaan tempat dan juga kemuliaan musim haji. Jadi mari memperbanyakkan amalan berzikir dan juga berdoa dalam tempoh negara dilanda musibah ini, kerana sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala berbangga kepada umatnya yang bergantung harap hanya kepadanya. Syafiqah Mat Saad, laporan JAKIM untuk RTM. Lanjutan tempoh pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sehingga 31 Ogos ini memberi jaminan keselamatan nyawa para guru dan murid daripada dijangkiti wabak COVID-19. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia Aminuddin Awang yakin kemahiran tenaga pengajar serta pengalaman PDPR tahun lalu mampu memastikan kualiti pembelajaran pada tahap yang terbaik. Walaupun ramai yang mengharapkan agar sesi persekolahan secara bersemuka itu dapat dilaksanakan dalam tempoh yang lebih awal, tetapi dalam hal ini kita juga perlu mengambil kira kepentingan aspek keselamatan dan juga aspek kesihatan bagi guru-guru, murid-murid dan warga sekolah secara keseluruhannya. Sementara itu, pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Anwar Ahmad berkata sebaiknya PDPR dilaksanakan sehingga hujung tahun ini. Ini selari unjuran tren penurunan kes secara konsisten sehingga bawah paras 1,000 pada Oktober. Adalah lebih baik dan lebih teratur jika KPM mengumumkan PDPR ini diteruskan sehingga akhir tahun supaya ini lebih memudahkan ibu bapa
pelajar-pelajar dan juga guru-guru untuk membuat perancangan mereka secara lebih sistematik dan juga tidak menjejaskan rutin harian mereka. Buat bunyi monyet untuk hilangkan kebosanan. Itu yang dilakukan seorang gadis di sebuah kediaman, namun mengejutkan, sahutannya itu disambut penghuni lain yang turut meniru bunyi monyet. Tidak pasti sama ada perbuatan itu betul atau lakonan semata-mata, tetapi rata-rata warga maya terhibur dengan video ini. Sehingga kini ia telah meraih lebih 10 juta tontonan. Aksi seorang penghantar makanan yang melakukan teknik tunggangan ala pelumba profesional dengan melayan selekoh atau corner baring meraih perhatian warga maya. Rata-rata netizen terhibur dengan aksi itu kerana dia dapat mengawal motosikal dengan cekap dan baik. Walaupun mendapat pujian, penghantar makanan bagaimanapun diingatkan agar sentiasa berhati-hati biarpun tempahan makanan perlu dihantar segera. Mereka juga diingatkan tidak mengabaikan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Setiap negeri ada logatnya tersendiri. Seperti seorang gadis ini, logat Pahangnya mencuri tumpuan ramai. Dimuat naik di laman Instagram, ternyata ramai yang rindu balik kampung selepas mendengar gadis itu berceloteh. Ada juga warga maya yang terhibur melihat aksi gadis ini bercakap yang dilihat seakan-akan seperti seorang makcik. Kan tak pasal ikan tu ikut kau betul-betul buah pulak satu pasar tu kan. Bermula dengan bantuan dalam skala yang kecil dan hanya pemberian makanan tengah hari, kini pelakon Puteri Sarah Liana terus menyantuni pelbagai lapisan masyarakat. Terbaru, isteri kepada penerbit Syamsul Yusof itu turun padang menyerahkan bakul makanan buat atlet dan bekas atlet. Bagi menjayakan misi itu, Sarah bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan serta Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib. Menerusi kerjasama itu, kira-kira 300 bakul makanan diedarkan kepada golongan yang memerlukan di seluruh negara. Grow bigger kan, dan Sarah terpanggil sebab Sarah ternampak ada keluar news kan, YB mengatakan bekas atlet pun dia terkesan kan kibarkan bendera putih. Jadi kita cuba sebaik mungkin yang kita boleh. Dan dulu kalau ikutkan Sarah bergerak secara sendiri, jadi terbatas sikit. Jadi kita bekerjasama dengan YB dan dengan Kementerian Belia Sukan, kita dapat bergerak dengan skala besar. Di KL dan Selangor sahaja lebih kurang 87 bekas atlet ataupun atlet yang terkesan. Atlet mungkin tak sangat sebab mereka ni rata masih ada allowance ya. Tapi yang bekas atlet ni yang kita betul-betul ingin bantu. Punya gembira, tak boleh cakap. Hati Pak Kasim. Happy orang cakap gembira kan kena dapat sumbangan apa semua. Alhamdulillah, syukur Pak Kasim. Itu Pak Kasim. Selain bekas atlet, bantuan bakul makanan turut diserahkan kepada pemain drum Khalif Baskas, Fendi Adelun. Dalam kunjungan pemberian sumbangan itu, Fendi turut menerima set drum elektrik. Dari segi macam saya cakap, yang benda yang pertama yang saya betul-betul saya harapkan tu rumah tu lah tadi. Yang hari tu yang saya cakap tu kan. Rumah tu lah. Yang keduanya, drum elektrik ni dapat sangat bantu untuk saya praktis lah kan. Sebab nak pergi studio jamming apa pun tak boleh ni. So jadi Alhamdulillah lah satu benda dah dapat. So lepas tu hari tu pun sumbangan makanan. Saya dah berapa hari dah ni tak order Grab Food ni. Memang makan rumah je ni. Memang masak apa yang ada kan. Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YKAT meneruskan misi menyalur sumbangan kepada 20 artis bagi meringankan beban mereka sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Bantuan peringkat ke-6 itu berupa barangan makanan kering berjumlah RM200 untuk seorang daripada peruntukan RM4,000. Dalam satu kenyataan, pengerusi YKAT Datuk DJ Dave memaklumkan sejak tahun lalu 5 misi bantuan dijalankan membabitkan artis serta
bekas artis. Antara penerima sumbangan ialah Satya, Jaafar On, Shima, Roy, Ramesh Hoyit Sin dan Margaret Gunn. Sementara itu, Persatuan Sutradara Filem Malaysia FDAM mengagihkan 300 sumbangan barangan keperluan asas menerusi program Bakul Prihatin Anak Seni. Kita telah pun mengedal bukan 300 bakul yang lepas. Hari ini 300 lagi, tapi hari ini 300 kita buat berkelompok. Yang 300 lagi dulu kita buat secara panggilan bersendirian dan individu dan lain lagi. Dan kita dapati bahawa kebanyakan anak-anak sini memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan. Kami ini sebagai komplimen, FDAM sebagai komplimen kepada satuan-satuan yang lain. Kita membantu satuan-satuan yang lain. Seperti Profima, seperti Seniman. Kerana di mana sekiranya ahli mereka tu yang tidak berpeluang, tu mendapat mereka boleh datang sini mengambil bantuan itu. Setakat ini, FDAM telah mengagihkan hampir 1,000 bakul prihatin termasuk kepada pelukis dan baskers. Yalah, saya memang bersyukurlah makna industri kita ambil tahu, pantau pada anak-anak seni kan, apa lagi yang kita yang lama-lama ni kan. Jadi membantu, tak kira baru ke lama, jadi membantu kita lah kan. Kalau tidak tiba-tiba terkejut, dah berapa bulan dah tak ada lakon apa. Before kita tak rasa benda ni ada ke orang seni ni ada perhatian ke, tapi apabila berlaku benda ni baru kita tahu rupanya kita pun masih dipandang, orang-orang seni ni masih dilihat. Segmen B Diva itu menutup berita perdana edisi Ahad 18 Julai. Terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan pandemik COVID-19. Penuhi janji temu vaksinasi anda untuk sama-sama kita capai imuniti kelompok. Assalamualaikum dan salam sejahtera.